Segala hormatnya dipersilakan. Kita bermula dengan bekerja dari rumah, BDR. Tuan-tuan dan puan-puan, bekerja dari rumah. Ada 3 aspek yang saya ingin sentuh. Apa dia BDR itu sebenarnya? Dan mengapa perlunya BDR dan siapa yang layaknya untuk BDR? Tuan-tuan dan puan-puan, bekerja dari rumah ini kita telah laksanakan di Politeknik ini diasaskan daripada beberapa punca kuasa, iaitu antara yang utama yang saya petik daripada KPPA sendiri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang mana semua edaran-edaran yang selanjutnya selepas ini dia akan merujuk kepada edaran yang pertama ini daripada awal kita melalui atau menghadapi PKPB. Kedua, peringatan-peringatan dan peraturan BDR daripada KPPA pada 25 Oktober. Dan yang ketiga, saya ambil arahan pentadbiran KSU yang keempat, kali keempat, 21 Oktober 2020. Tuan dan puan-puan, saya sentuh ini kerana baru-baru ini kita mungkin ada sedikit kekeliruan tentang bekerja dari rumah ini. Hampir 2/3 daripada tahun 2020 ni kita bekerja di rumah. Saya kira untuk sesi Jun 2020, hampir 2/3 daripada masa pelajar berada di rumah. Dan kita melaksanakan PDPDT. So, apa maksud bekerja di rumah? Daripada rujukan saya, punca kuasa yang saya sebutkan tadi, bekerja dari rumah bermaksud pegawai melaksanakan tugas di kediaman lazim. Saya ulang balik. Di kediaman lazim pegawai pada hari bekerja biasa. Kalau dia duduk di Batu 38, di Batu 38 lah dia. Yang kedua, saya petik antara perkara-perkara penting. Pegawai bila bekerja di rumah, mestilah mematuhi 3 asas utama. Iaitu sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat. Kalau dia kata bekerja 7.30 sampai 4.30, mesti berada di rumah. Bukan berada di kawasan rumah tanam pokok serai. Atau pergi ke Speedmart beli kelapa parut atau sebagainya. Dia mesti berada di rumah antara pukul 7.30 sampai pukul 4.30 kalau itu waktu bekerja. Sentiasa boleh bersedia bila diarahkan untuk hadir ke pejabat. Bukan bila kita call, kita panggil, jawapan saya BDR. Bila tanya itu ini, saya BDR. Betul. Tuan-tuan BDR. Tetapi tanggungjawab kita semasa BDR, kalau ditanya berhubung dengan tugas, kena menjawab, kena laksanakan. Yang ketiga, sentiasa boleh dihubungi. Ada juga di antara staf kita yang matikan handphone semasa BDR. Itu adalah satu kesalahan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut ini supaya kita tidak menyalahkan mana-mana pihak. Sebab perkara ini antara yang sebenarnya menjadi imej kepada penjawat awam. Jadi lebih jauh daripada itu menjadi imej kepada kaki tangan Politeknik Sultan Idris Shah dan imej kepada kita, diri kita sebagai penjawat awam. Tuan-tuan dan puan-puan, ketua jabatan boleh menetapkan kaedah pemantauan masing-masing. Ketua jabatan hendaklah memastikan semua pegawai sama ada bertugas di pejabat atau BDR mempunyai tugas yang seimbang seperti mana yang lazimnya. Jadi bukan maksud bila BDR kerja kita ringan. Yang datang ke pejabat kerja dia lebih, atau bila BDR kerja kita kurang daripada lazimnya. Ini saya kena sebut supaya tuan-tuan faham tentang konsep BDR. Saya ingin ingatkan dan termaktub sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kita kaki tangan awam gagal untuk mematuhi peraturan-peraturan, kita tertakluk kepada atau peraturan pegawai-pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Perkara kedua, mengapa perlu BDR? Saya petik daripada
Garis Panduan Pengendalian Isu COVID-19 Premis Kerajaan bertarikh 16 Mac 2020 daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Itu punca kuasa utama. Kerajaan telah bersetuju memperuntukkan pelepasan khas daripada bertugas atau bekerja dari rumah bagi membolehkan ketua jabatan. Maksud dia, BDR ni boleh dilaksanakan telah ada punca kuasa yang membolehkan ketua jabatan iaitu pengarah untuk menguruskan pegawai yang disyaki mengidap COVID. Kedua, mengurangkan risiko jangkitan penyakit COVID kepada pegawai lain. Dan ketiga, menangani penularan wabak COVID-19. Itu tujuan dia yang dibenarkan untuk buat BDR. Itu pun bergantung kepada ketua jabatan. Dan yang ketiga, siapa yang BDR? Saya petik kepada 4 arahan kehadiran bertugas. Yang pertama daripada KPPA 21 Oktober. Saya ambil yang terbaru ni. Kedua, pentadbiran KSU 2, 17 Jun. Arahan pentadbiran KSU yang ketiga dan keempat, 13 Oktober dan 21 Oktober. Antara petikan yang saya ambil daripada pekiling arahan tersebut, Ketua Jabatan memastikan keberadaan pegawai 30% sambil memastikan perkhidmatan awam asas agensi tidak terjejas dan berterusan dapat dicapai oleh pelanggan. Angka dia 30% tetapi sambil memastikan kita tidak boleh terjejas. Maksud dia Politeknik Sultan Idris Shah memberi perkhidmatan pendidikan. Segala perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan pendidikan, urusan membayar kebajikan staf, urusan pengiktirafan pendidikan, urusan mendapatkan pengiktirafan ISO, MQA dan sebagainya, urusan peperiksaan dan sebagainya tidak boleh terjejas. Arahan kehadiran bertugas ini terkecuali, tuan-tuan dan puan-puan, terkecuali kepada penyampaian perkhidmatan penting. Kena faham, 30% itu terkecuali dengan perkhidmatan penting. Baca balik kepada arahan-arahan pentadbiran. Apa dia kata perkhidmatan kritikal, apa yang dia kata perkhidmatan penting. Ada istilah-istilah essential. Essential itu perkhidmatan kritikal. Ketua jabatan juga diarahkan menjadualkan BDR. Jadi bukan kita nak BDR-kan semua orang sepanjang masa. Kita kena jadualkan sama ada secara pergiliran atau sepenuh masa agar kehadiran mereka ke pejabat dioptimumkan pada kadar minimum. Kita cuba pada kadar minimum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham ada yang masalah sepanjang tempoh PKPB ini. Namun kita tidak boleh tidak untuk mematuhi peraturan-peraturan kita sebagai penjawat awam. Kerana daripada awal-awal semua orang telah menandatangani surat aku janji ini. Saya telah tanda tangan pada 11 hari bulan 3 2002. 2002. Mula-mula pekiling ni dikeluarkan. Mungkin ada yang belum bertugas berkhidmat lagi dengan kaki tangan kerajaan. So, antara ayat dia, kita tidak boleh ingkar perintah. Sesungguhnya, saya faham bahawa jika saya disabitkan melanggar aku janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tata tertib mengikut peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 yang saya sentuh tadi. So, segala-galanya kita telah buat aku janji. Jadi tak perlulah kita mencari alasan-alasan di atas apa yang telah diarahkan semasa kita menjadi penjawat awam. Sekiranya kita tidak boleh bertugas 9 jam satu hari, kita ambil cuti rehat. Jangan silap. Kita tak boleh BDR memenuhi peraturan-peraturan BDR, ambil cuti rehat. Di dalam PKPB, cuti rehat bukan terbatal, dia terlaksana macam biasa. Sama juga kalau sakit.
Kalau doktor perakukan untuk kita mendapatkan cuti berehat kerana sakit, MC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab bekerja dari rumah ini sebenarnya bukan sekadar tugas hakiki, kita ada tugas kepada jabatan seksyen dan unit dan kita ada tugas kepada institusi kita. Bukan sekadar menghadiri dan menjalankan kelas secara dalam talian, tetapi kita kena juga menerima arahan-arahan daripada penyelia kita, KJ, KS dan KU kita atau KP kita atau KK kita dan seterusnya. Kita kena ingat, mungkin kita diperlukan untuk tugas-tugas kepada institusi. Jadi sebarang panggilan-panggilan untuk menerima arahan-arahan selanjutnya daripada institusi juga perlu dilaksanakan semasa kita melaksanakan BDR.